KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera guru-guru yang dikasihi sekalian. Saya Puan Nur Rafiza binti Muhammad Noor, kaunselor pendidikan PPD Petaling Utama dan bersama dengan anda dalam segmen kaunselor anda. Hari ini kita akan membincangkan sesuatu topik yang kita pernah bincangkan sebelum ini dan pernah saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, tetapi kali ini kita nak lanjutkan lagi tentang berkenaan kecekapan guru dalam menguruskan emosi. Tambahan pula, keadaan sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru sekalian akan kembali untuk melaksanakan sesi persekolahan dalam suasana yang baharu, dalam keadaan momentum yang baharu, dalam keadaan fasa yang baharu. Mungkin akan ada sesuatu keadaan di mana kita akan rasa keadaan dalam cabaran dan halangan ataupun dalam ketegangan. Maka dalam kita mempelajari tentang apa itu kecerdasan emosi ini akan memberikan kita satu panduan untuk kita menjaga dan menguruskan emosi kita. Teori kecerdasan emosi ini adalah yang diistilahkan sebagai EQ ataupun Emotional Intelligence ataupun pintar secara emosi. Jika tuan-tuan dan puan-puan dan guru-guru lihat sekarang ini, mereka yang survive dalam dunia realiti ini adakah mereka hanya mempunyai tahap IQ yang tinggi atau mempunyai kedua-duanya, iaitu IQ dan EQ, ya. Dan saya fokus pada hari ini adalah tentang EQ. Jadi dalam istilah emotional intelligence ini, dia diperkenalkan oleh John Mayer dan Peter Salovey pada tahun 1990, tetapi dipopularkan atau diketengahkan dengan lebih jelas oleh Goleman, ya. Goleman ini menyatakan bahawa EQ ni boleh dikaitkan dengan dua jenis kompetensi, iaitu kompetensi peribadi dan kompetensi sosial. Dan kedua-dua kompetensi tersebut diwakili oleh 5 dimensi. Jadi saya nak terangkan dan menjelaskan 5 dimensi ini agar kita sama-sama dapat mengenal pasti dan mempelajari bahawa menguruskan emosi ini mempunyai beberapa aspek tertentu. Jadi antara yang diketengahkan dalam 5 dimensi ini adalah berkenaan tentang pengenalan terhadap diri sendiri ataupun self-awareness. Yang kedua, kemampuan mengendalikan diri dipanggil ataupun self-regulation. Dan yang ketiga, kemampuan untuk memotivasikan diri sendiri, iaitu dipanggil self-motivation. Yang keempat adalah empathy, dan yang kelima adalah kemahiran sosial ataupun social skills. Jadi saya jelaskan satu persatu setiap dimensi itu, iaitu yang pertama self-awareness. Self-awareness ni adalah bagaimana kita membawa kesedaran pada diri kita, iaitu kemampuan untuk kita menyedari, mengenal pasti perasaan kita sendiri, mampu untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri dan sedar tentang sesuatu perkara niat yang muncul dalam diri kita. Dan dimensi ini merupakan satu dimensi yang asas sebelum sampai kepada dimensi-dimensi yang lain. So self-awareness ni, bila dikatakan kecerdasan emosi, menyedari bahawa apa yang kita rasa, apa yang kita fikir, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Jadi, sebagai seorang guru, jika kita dapat membawa kepada dimensi kecerdasan emosi kita begini, kita memahaminya, maka kita akan dapat menguasai diri kita dengan lebih mantap lagi. Jadi yang kedua tadi, apa itu self-regulation? Jadi self-regulation ni adalah kemampuan mengendalikan diri, iaitu mengendalikan perasaan yang bermain dalam diri kita. Kita kenal pasti perasaan itu apa? Sedih, marah, dendam, bengang, sentap, tak puas hati. Apa perasaannya? Gembira, seronok,
ceria, kita dapat menyedari dan mengenal pasti secara jujur dan bertanggungjawab. Kita melakukan sesuatu dan kita fleksibel dengan perubahan yang kita mahukan. Kita menerima idea yang baru tanpa diiringi oleh perasaan-perasaan yang negatif. Jadi self-regulation ni adalah kita dapat mengendalikan pemikiran, perasaan dan tingkah laku kita sendiri. Apabila kita dah mencapai self-awareness, kemudian kita mencapai pula self-regulation, maka semakin mantaplah diri kita dan kita tidak mudah dimanipulasi oleh orang lain ataupun situasi. Kita dapat kawal diri kita sendiri. Menguasai mengawal diri sendiri adalah lebih baik agar kita dapat mengatasi setiap apa yang berlaku dalam hidup kita setiap saat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu, seterusnya dimensi yang ketiga adalah self-motivation. Jadi self-motivation ni adalah kecenderungan emosi dalam membimbing seseorang untuk mencapai sesuatu tujuan. Bersemangat mencapai keberhasilan, komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, mempunyai sikap proaktif, sentiasa merebut peluang, istiqamah ataupun committed dalam menentukan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat melalui pelbagai tentangan dan juga halangan. Jadi self-motivation ni adalah guru, bila kita menyedari bahawa kita ada saat di mana kita rasa emosi kita down, perasaan kita rasa down, mungkin kita ada sesuatu yang kita rasa kurang bermotivasi, maka kita berbuat sesuatu bagaimana kita nak bangkit balik dengan perasaan tu. Kita tak berlama-lama. Kita rasai perasaan tu tapi kita tak berlama-lama tenggelam dengan perasaan tu. Sebab itu perasaan kita. Ya, kita jelas tentang apa perasaan kita dan kita tidak dikuasai oleh perasaan itu. Ya. Dan yang keempat adalah empathy. Empathy yang bermakna. Maknanya kita mampu menyedari perasaan, keperluan, kehendak serta masalah yang dilalui oleh orang lain. Ya. Empathy ni most powerful things that I think, satu yang bila kita ada, kita mampu dapat mengembangkan potensi, bukan saja potensi diri kita tetapi juga potensi orang lain. Ya. Kita dapat mendalami orang lain tanpa perlu orang tu terpaksa menjelaskan keadaan dia. Kita dapat merasai mendalami apa yang dia lalui dan kita memberi ruang untuk bagi sokongan kepada orang tersebut. Jadi kemampuan empati ni sangat penting. Ya, bila kita ada sifat empati ni, kita dapat memberi contoh kepada pelajar kita bagaimana merasai dan juga sebagai seorang guru berempati dan juga sebagai murid yang berempati. Kita nak murid kita ni bukan saja dia cerdik, dia bijak, tetapi dia dapat juga menyenangi perasaan orang lain. Dia tak jadi orang yang mementingkan diri sendiri saja, memikirkan bagaimana dia nak berjaya tanpa dia membantu orang lain pula. Jadi tanpa kemahiran empati, menurut Goleman, sukar bagi seseorang tu untuk berhasil melaksanakan dimensi yang kelima, iaitu keterampilan sosial. Kadang-kadang ada ibu bapa yang menyatakan anak saya pandai tapi diam je, tak pandai nak bergaul, tak pandai nak berkomunikasi dengan kawan-kawan, tak pandai nak berkomunikasi dengan guru, dibawa diri dia buat hal dia je. Jadi keterampilan sosial juga adalah merupakan salah satu daripada kecerdasan emosi. Kita kalau lihat dalam keadaan sekarang, ya, dalam abad yang sekarang, cuba kita lihat siapa yang survive. Orang yang bagaimana yang berjaya dalam hidup ni, bagaimana dia dapat melalui banyak kesukaran tetapi dia boleh lagi jelas dalam dia nak melalui perjalanan hidup tu tanpa dia terpesong. Dia jelas, dia tahu nak jaga diri dia.
Dan sambil dia jaga diri dia, dia boleh membawa orang lain untuk bersama-sama dengan dia. Tidakkah itu salah satu daripada ciri kecerdasan emosi, ya? Jadi keterampilan sosial ni dia merupakan kemahiran yang mencetuskan respon yang dikendaki dari orang lain. Menggunakan cara yang efektif untuk berinteraksi dengan orang lain, mampu menerima dan menyampaikan pesan dengan penuh yakin dan mampu menyelesaikan konflik dengan lebih baik. Jadi, jika kita guru ada self-awareness, self-regulation, self-motivation, empathy dan social skill, maka kita akan nampak guru itu luar biasa gurunya. Dia akan jadi salah seorang guru yang dia menjadi contoh kepada pelajar, inspire pelajar, idola kepada pelajar, disayangi, dihormati, dan guru berkenaan menjadi calon pemimpin generasi yang bagus dalam pentadbiran dan organisasi sekolah. Alangkah cantiknya jika perkara ini dapat didalami dan difahami dan dipupuk dalam setiap organisasi sekolah. Dan bukan hanya untuk guru saja, bermula dengan pentadbir, guru dan juga para pelajar. Maka nanti kita akan dapat para pelajar yang bila dia keluar daripada sekolah, dia survive, dia boleh hadapi apa saja dalam dunia realiti yang sebenar. Dia tak jadi generasi yang lembik, ya, yang tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, ni tak pandai, itu tak pandai. Semua perkara nak kena bagi tahu baru nak buat. Jadi kita nak, kalau ikutkan kajian daripada pakar Noriah pada tahun 2002 dan 2004, konsep EQ yang dikemukakan oleh Goleman akhirnya dilengkapi dengan dua dimensi baru. Dua dimensi tersebut adalah kerohanian, iaitu spirituality, dan kematangan. Jadi kemudian dilakukan satu lagi kajian. Tak cukup hanya dengan 5 dimensi ni, jadi yang paling lengkap bila ada 2 dimensi lagi ditambah, iaitu kerohanian, spirituality, dan juga maturity, iaitu kematangan. Jadi kedua dimensi ini dia saling melengkapi dan sesuai dengan budaya kita di Asia ini. Jadi penambahan kepada 2 dimensi ini dipanggil konsep EQ Goleman dan Noriah. Jadi saya sebenarnya merujuk beberapa jurnal lah, ya. Saya sampaikan ni supaya kita sama-sama belajar. Dimensi kerohanian yang disebut adalah menggambarkan tentang keredaan, tanggungjawab terhadap pencipta, kemampuan menghayati nilai agama, dan keredaan ini didefinisikan sebagai kemampuan seseorang tu menerima dengan ikhlas, dengan reda, dengan apa yang telah digariskan, yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi nilai agama menjadi panduan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi tanggungjawab seseorang terhadap penciptanya membantu individu tersebut melaksanakan sesuatu dan mampu memberi semangat terhadap seseorang itu untuk terus bekerja dalam rangka mencari keredaan. Jadi dia tidak mengharapkan anugerah, mengharapkan pujian. Jadi jiwa dia ni jelas. Bila dia jadi seorang guru, dia nak buat sesuatu, dia tak berkira. Dia tahu apa yang dia nak buat kepada pelajar dia adalah kerana dia nak buat kerana Tuhan, bukan kerana ganjaran ataupun kerana anugerah. Mengharapkan sesuatu akan mengecewakan diri sendiri. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dimensi yang kedua adalah kematangan. Apabila semakin matang usia seseorang guru ataupun seseorang individu, semakin tinggi kecerdasan emosinya sebab dia mula menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Ya, dia berdasarkan apabila semakin meningkat usia berkenaan, maka dikatakan bahawa seseorang itu akan mula banyak melakukan introspeksi dalam diri. Apa itu introspeksi? Muhasabah dalaman.
Adakah aku dah buat terbaik? Adakah aku semakin bagus? Bagaimana ilmu aku? Jadi dia banyak melihat balik dalam diri dia. Jadi diharapkan apa yang disampaikan kepada guru-guru ini untuk ilmu kita pada hari ini dapat kita ambil dan kita bawa ke dalam diri kita. Jika sesuatu dimensi itu belum jelas, belum kita laksanakan, marilah kita sama-sama lakukan agar kita menjadi seseorang guru yang berkesan, guru yang lebih profesional, guru yang cemerlang, guru yang bukan orang lain expect, tapi kita sendiri yang merasai kepuasan kita menjadi seorang guru. Nuriah juga ada menyatakan bahawa seseorang yang mempunyai pengalaman positif, dia dapat mengendalikan emosi dengan lebih baik di tempat kerja berbanding dengan mereka yang kurang pengalaman. So, jika guru kita guru yang muda, baru dilantik, maka kita bagilah peluang untuk mereka belajar melalui pengalaman. Ya, jadi pengalaman seseorang ni akan menghasilkan pembelajaran dalam hidup dia. Kematangan seseorang tu dapat dilihat melalui kemampuan untuk dia belajar dan pengalaman masa lampau dia, pengalaman hidup sebagai contoh. Ya, jadi fikirkan tentang penelitian dimensi tentang kecerdasan emosi ni agar kita tidak terpengaruh dengan perkara-perkara ataupun pemikiran yang akan membawa ataupun yang akan memesongkan kita kepada perjalanan kita untuk jadi guru kita yang sebenar, guru yang sebenar. Ya, dimensi tersebut juga adalah antaranya kesedaran terhadap diri sendiri, kemampuan mengendali diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial. Dan terdapat sebahagian guru yang belum dapat mengamal sepenuhnya etika kerja profesional yang menjadi pilihan mereka. Jadi persoalannya adalah, adakah guru kurang menyedari bahawa dirinya adalah sebagai seorang guru? Kecerdasan emosi ni akan membawa kepada kita memikirkan perkara ni. Soal pada diri kita, sebab tadi kan kita mengatakan bahawa guru yang ada spirituality dan ada kematangan yang tinggi, dia akan mula melihat dalam diri dia. Dan apakah terjadi sekiranya guru kurang memiliki rasa empati? Jadi guru perlu meletakkan dirinya pada kedudukan yang lebih baik dan terhormat di mata mereka. Jadi perkara ini perlu kita perhalusi ataupun kita refleks balik pada diri kita dan merupakan satu contoh teladan bukan hanya kepada pelajar tetapi juga menjadi teladan atau contoh kepada ibu bapa dan masyarakat untuk melihat kita sebagai seorang guru. Kita tak perlu memaksa-maksa orang menghormati kita, tetapi dengan kita membawa diri kita di dalam situasi dan environment sekolah dan membawa diri kita di luar daripada sekolah dalam masyarakat, orang dah dapat melihat dah bahawa kita ni membawa satu reputasi, profesionalisme dan imej guru yang terbaik dan berkesan. Untuk memastikan dimensi EQ ni menjadi satu amalan, menjadi satu peringatan, menjadi suatu ilmu pegangan kepada guru, maka perlulah pihak-pihak organisasi ataupun pihak sekolah menjalankan latihan secara bertelusan, sama ada secara peribadi ataupun secara organisasi. Guru-guru yang dikasihi sekalian, dalam kita mendalami tentang isu kecekapan guru mengurus emosi ini, ada 7 dimensi yang telah saya ketengahkan dan saya rumuskan di sini. Yang pertama tadi adalah self-awareness, iaitu tentang kesedaran diri kita. Bagaimana keadaan emosi, perasaan dan kelemahan kekuatan diri kita. Self-regulation, bagaimana kita mengendalikan diri kita. Ketiga, self-motivation, bagaimana kita bounce back dan juga kecenderungan untuk kita kembali menghasilkan sesuatu yang lebih baik, komitmen yang tinggi, semangat yang tinggi. Yang keempat adalah empathy, merasai seperti mana apa orang lain rasai, sedari perasaan orang lain. Yang kelima adalah
social skill, iaitu dapat mendalami, berhubung dengan orang, berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik dengan orang sekeliling kita. Dan yang keenam adalah tadi adalah spirituality, kerohanian, iaitu bagaimana kita tidak meletakkan ganjaran atau reda ataupun mengharapkan kepada orang lain, tetapi kita hanya mengharapkan reda ataupun mengharapkan ganjaran hanya daripada Tuhan. Dan yang ketujuh adalah dimensi tentang kematangan, dan kematangan hadir melalui pembelajaran dan pengalaman. Beri masa untuk kita belajar, dan kita belajar melalui pengalaman orang lain juga. Diharapkan daripada perkongsian ini dapat lagi memberi panduan kepada kita guru-guru menguruskan emosi kita, menjaga diri kita sejahtera dan seimbang. Sekian dulu daripada saya, Puan Nurhaliza Muhammad Nur. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Didik TV KPM